إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Terima kasih kepada Tuan pengacara majelis yang mulia, Tuan Nazir, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah nikmat, kurnia, fuyudat, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada subuh hari ini Allah taala bagi kita peluang dan kesempatan sama-sama kita berhimpun di tempat yang mulia, di tempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi, dengan tempat yang mulia, dengan saat-saat dan keadaan yang istimewa. Kita berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di saat-saat dan keadaan yang istimewa, di mana pada saat inilah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurah-curah kepada kita, di mana dengan duduknya kita di masjid ini, dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala duduk beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di sebuah tempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raudatin min riyadil jannah, di sebuah taman daripada taman-taman syurga yang ada dekat dunia kita sekarang ini, di mana kita berharap macam mana dengan nikmat-nikmat yang Allah taala bagi kepada kita, ini boleh menjadi bekalan hidup kita dalam meniti jalan keridaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah, Allah berkenan kepada kita, Allah rida dengan kita, dan kita pun berkenan dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini, subuh 1 Ramadan, Masya Allah tabarakallah, kalau kita nak sebutkan, kalau kita nak huraikan mengenai keutamaan bulan Ramadan ini, banyak sungguh keutamaannya. Bahkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau anna as-sanata kullaha Ramadan." Kalau sekiranya umatku itu tahu macam mana mulianya bulan Ramadan, dengan keutamaan, dengan keistimewaan, fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, niscaya mereka akan berangan-angan 1 tahun penuh itu semuanya Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Akan tetapi kesimpulannya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kereta nak keluar, ini blockingnya. Jadi makluman untuk tuan-tuan dan puan-puan,
ada kereta nak keluar, jadi mohon ni kereta AGL 9070 itu untuk dipindahkan sekejap sebab dia menghalang jalan kereta nak keluar. AGL 9070. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kerana kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, di mana pada saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bercerita mengenai keadaan baginda Ibrahim alaihi salam, mengenai keadaan baginda Ibrahim, keadaan kaum beliau dan doa baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana dengan doa tersebut baginda Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya syaitan-syaitan itu telah menyesatkan ramai daripada manusia. Maka sesiapa yang ikut denganku, sesiapa yang taat kepadaku, maka dia termasuk dalam kumpulan aku. Sementara sesiapa yang menderhaka, yang bermaksiat, yang tak nak ikut, maka sungguh engkau itu wahai Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha yang menyayangi sekalian makhluknya. Maka apabila ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menangis. Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan segala-galanya, Allah taala berfirman kepada malaikat Jibril, Ya Jibril, wahai Jibril, jumpa kamu dengan Muhammad, tanyakan kepada Muhammad apa pasal Muhammad ini menangis. Maka pada saat itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada baginda Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ini keadaan Ibrahim dan ini keadaan umatnya Ibrahim. Macam mana dengan keadaan umatku? Macam mana dengan keadaan umatku selepas aku nanti, sedangkan aku tidak bersama dengan mereka? Banyak di antara mereka, ramai di antara mereka yang aku tidak bersama dengan mereka. Macam mana keadaan mereka wahai Jibril? Sehingga pada saat itu Masya Allah Tabarakallah, Allah Ta'ala berfirman, sungguh wahai Muhammad, kami tidak akan pernah menzalimi engkau. Kami tidak akan pernah menzalimi engkau pada umat engkau wahai Muhammad. Masya Allah Tabarakallah. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjanji seperti itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun dengan kita, Allahu Akbar, meskipun dengan kita ini, kalau dengan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, peluang dan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita lebih sedikit daripada umat-umat yang terdahulu. Kalau dengan umat yang terdahulu, mereka ada di antaranya yang umurnya sampai 900 tahun, 700 tahun, 600 tahun, bahkan sampai mencecah 1000 tahun seperti baginda Nuh alaihi salam. Kita umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi umur, dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina sanah ila sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sehingga 70 tahun sahaja. Jadi ramai di antara kita Masya Allah Tabarakallah yang umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada juga yang dapat bonus daripada Allah 80, 90 dan sedikit sungguh yang umurnya mencecah 100 tahun. Akan tetapi ala kulli hal, dengan kesempatan yang sedikit, dengan peluang yang sedikit ini, ternyata Masya Allah Tabarakallah, Allah Ta'ala jadikan di sepanjang kehidupan kita dengan aktiviti ibadah yang kita buat ini, Allah Ta'ala lipat ganda pahalanya.
Macam mana dengan satu kebaikan yang kita buat akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada satu dosa yang dibuat, itu kalau bertaubat daripada dosa itu dituliskan satu pahala. Kalau tidak bertaubat juga dituliskan satu dosa. Masya Allah tabarakallah, bila buat kebaikan satu dibalas 10. Bila buat dosa, bertaubat dapat satu pahala. Tak bertaubat ditulis satu dosa. Bahkan Masya Allah tabarakallah, pada bulan-bulan tertentu, di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, Allah Ta'ala lagi lipat ganda. Masya Allah tabarakallah, dengan pahala seperti di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita umpama kita tadi sembahyang subuh berjamaah, itu pahala sembahyang subuh berjamaah di bulan Ramadan 70 kali ganda sembahyang subuh berjamaah di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain sahaja pahalanya sudah besar, dengan solat subuh, solat sunat subuh khairun minad dunya wa ma fiha, macam mana dengan pahala sembahyang subuh berjamaah, macam mana pula dengan pahala sembahyang subuh berjamaah di bulan Ramadan, lagi besar pahalanya. Masya Allah tabarakallah. Dengan kita berbuat amalan sunat sedekah 100, umpama kata bulan yang lain Allah Ta'ala bagi 1000, tapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala ganda lagi 70 kali ganda. Ini kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan batang korma yang dia tidak mempunyai akal, yang dia tidak mempunyai otak, yang dia tidak mempunyai pemikiran, mengerti dan paham mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat pertama-tama baginda Nabi datang ke Madinah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, di saat itu baginda Nabi buat adalah pertama-tama mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Hal yang kedua dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi adalah membina masjid, di mana dengan masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti Masjid Nabawi yang kita nampak pada hari ini, ataupun bukan seperti dengan masjid kita sekarang ini, dengan lampunya, dengan seni binanya, dengan mimbarnya, dengan berbagai macam fasiliti yang kemudahan yang hebat di masjid kita. Akan tetapi masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlampau sederhana. Diriwayatkan daripada tiangnya daripada batang korma, dengan bumbungnya daripada pelepah korma, dengan lantainya daripada tanah. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, apabila Masjid Nabawi itu kehujanan, air masuk ke dalam masjid. Dan Masya Allah tabarakallah, baginda Nabi akan bersujud bainal ma'i wattin, di atas tanah yang berlumpur. Nampak kesan kuning di dahi baginda Nabi yang mulia. Pada saat mula-mula baginda Nabi membina masjid, saat itu mimbar seperti ini belum ada. Mimbar yang ada di belakang Ambon ini belum ada lagi saat itu. Masya Allah tabarakallah. Saat itu baginda Nabi bila berkhutbah, baginda Nabi akan bersandar ke batang korma, di mana tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi bersandar di batang korma apabila menyampaikan khutbah. Sehinggalah beberapa minggu kemudian, beberapa waktu kemudian, dengan seorang sahabat perempuan, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, sesungguhnya dengan aku mempunyai anak seorang tukang kayu. Maka kalau sekiranya baginda Nabi berkenan, boleh tak anak ambo itu membuatkan mimbar untuk baginda, lebih selesa baginda dalam berkhutbah. Masya Allah tabarakallah, prihatinnya seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda. Sehingga pada saat itu dengan baginda Nabi memperkenankan permohonan sahabat perempuan tersebut, dengan mimbar yang dibuatkan pada Jumat berikutnya, mimbar itu sudah siap. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke atas mimbar bersedia untuk menyampaikan khutbah. Masya Allah tabarakallah.
Belum lagi baginda Nabi menyampaikan khutbah, ternyata ada satu teriakan, ternyata ada satu tangisan yang terlampau kuat, didengar oleh semua orang yang ada di dalam Masjid Nabawi pada saat itu. Dicari siapa yang menangis, sehingga sampai mengganggu, sehingga sampai menghalang baginda Nabi daripada menyampaikan khutbah. Ternyata bukan manusia yang menangis, ternyata bukan orang yang menangis, ternyata yang menangis itu justru adalah pokok korma yang selama ini menjadi tempat bersandarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memeluk pokok korma itu, menenangkan pokok korma itu seperti mana seorang mak bapak yang menenangkan anaknya yang tengah menangis. Sehingga apabila pokok korma itu sudah bertenang, baginda Nabi boleh menyampaikan khutbah dengan sembahyang Jumat yang siap dilaksanakan. Selepas sembahyang Jumat, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu kenapa dengan pokok korma itu menangis?" Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, "Sungguh dengan pokok korma ini, dia saat bersama dengan aku, saat menjadi tempat bersandarnya aku, dia merasa sangat-sangat bertuah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada di saat dia bersandar, di saat aku bersandar kepadanya. Dan apabila aku meninggalkannya, sungguh berduka hati pokok korma ini. Betapa sedihnya pokok korma ini sehingga dia menangis, dan tangisannya didengar oleh kamu semua." Dan sungguh tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda Nabi memberikan pilihan kepada pokok korma itu, sama ada dia hidup selama-lamanya di dunia ini sehingga hari kiamat dengan buah yang terus-menerus tak ada putus-putusnya, ataupun dia nanti duduk di dalam syurga bersama dengan aku, bersama dengan baginda menjadi tempat bersandarnya baginda di dalam syurga. Maka pokok korma ini memilih pilihan yang kedua. Tidak mengapa dia mati di dunia, tidak mengapa dia mati di dunia, asalkan di dalam syurga boleh berkumpul, boleh berhimpun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nasib pokok korma ini Masya Allah tabarakallah, pada kesudahannya dia boleh bersama dengan baginda Nabi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tidak mempunyai otak, padahal dia tidak mempunyai akal, padahal dia tidak mempunyai pemikiran, akan tetapi di saat dia mengerti macam mana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersedih di saat ditinggalkan oleh baginda, dia boleh bersama dengan baginda di dalam syurga. Macam mana pula dengan kita tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sudahnya tak mendapat keutamaan fadilat seperti mana para sahabat, yang mana dengan mereka itu selain mereka beriman kepada Nabi, mereka berjihad, berjuang bersama Nabi, mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi, mereka bahkan Masya Allah tabarakallah mengorbankan nyawa mereka demi untuk melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Bahkan kita terpisah jauh 1400 tahun tidak kurang, kita terpisah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di saat kita, yang pada saat kita hidup, kita Masya Allah tabarakallah tak pernah bertemu dengan baginda, tak pernah bersama dengan baginda. Bahkan jangan kata di alam sadar, kita dalam alam mimpi sekalipun mungkin kita tak boleh bertemu dengan baginda. Jangan sampai nanti di akhirat keadaan kita jauh lagi teruk daripada keadaan pokok korma. Sudahnya kita tak jumpa dengan baginda Nabi di dunia, di akhirat pula, di dalam syurga pula kita jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Masya Allah tabarakallah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala,
kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melebihi daripada segala-galanya. Macam mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk mendahulukan umatnya daripada diri baginda Nabi sendiri. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim, di saat Allah Subhanahu wa taala dah menghimpunkan sekalian makhluk-makhluknya, Allah taala dah hidupkan al-awwalina minhum wal akhirin, daripada yang pertama sehingga yang terakhir Allah taala hidupkan, himpunkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Di saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita semua menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata masya-Allah tabarakallah, penantian ini telah berubah menjadi seksa. Kenapa? Karena dengan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dah tak kisah dengan makhluk-makhluknya. Seakan-akan Allah taala dah tak peduli dengan umat-umatnya. Di saat itu Allah taala biarkan mereka menunggu tanpa ada kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kalau sekiranya kita tidak mendapatkan naungan daripada Allah, kalau kita tidak mendapatkan cahaya daripada Allah, betapa terseksanya keadaan kita pada hari itu, di mana dengan Allah Subhanahu wa taala letakkan matahari sejengkal sahaja di atas kepala kita. Jangan kita bayangkan macam mana panasnya matahari kalau diletak sejengkal sahaja di atas kepala kita. Coba kita bayangkan dengan matahari yang saat ini jauh di langit sana, ternyata bahang panasnya kita rasa saat ini. Jangan kita bayangkan macam mana kita nak berjalan dalam keadaan tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya di padang mahsyar, kita mati lampu saja, letrik mati sahaja. Allahu Akbar, kita dah gelisah, kita dah tak tahu buat apa sudah. Masya Allah tabarakallah, semoga kita termasuk daripada mereka yang mendapatkan naungan daripada Allah, daripada mereka yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergembiralah di saat dengan baginda Nabi yang bersabda, basyiril masyaina fi zulam bin nuri tammi yaumal qiyamah, orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju sembahyang subuh semata-mata untuk berjamaah di masjid, bergembiralah dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Akan tetapi mereka yang tidak mendapatkan naungan, mereka yang tidak mendapatkan cahaya pada saat itu, masya Allah, menderita sungguh keadaan mereka. Sehingga pada saat itu tuan-tuan, puan-puan, di antara mereka bahkan ada yang sampai peras, di antara mereka sampai ada yang berkata, kalau macam ni rasanya kami menunggu, kalau macam ni rasanya menunggu, baik kami masuk neraka sahaja terus, bohlah itu hisab, bohlah itu mahkamah, baik masuk neraka saja terus. Ada di antara umat kemudian mereka itu berikhtiar mencari para nabi. Mereka cari mula-mula baginda Adam alaihi salam. Apabila mereka berjumpa dengan baginda Adam, mereka berkata, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau bapaknya manusia, khalaqakallahu biyadik, Allah Ta'ala telah mencipta engkau dengan kuasanya. Allah Ta'ala perintah malaikat untuk sujud kepada engkau. Wa ja'alaka khalifatan fil ardi, Allah Ta'ala jadikan engkau khalifah di muka bumi. Wahai Adam, bapa kami, mintalah kepada Allah, mohonlah dengan Allah supaya Allah Ta'ala bebaskan kami daripada penderitaan ini. Ternyata dengan baginda Adam alaihi salam menjawab, mohon maaf, macam mana dengan aku boleh tolong kamu, sementara dengan diriku ini pun belum tentu selamat. Aku yang pernah melanggar pantang larang daripada Allah ini belum tentu selamat. Takkan pula aku boleh selamatkan kamu. Datanglah kamu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, para nabi berhimpun bersama dengan umatnya. Sehingga saat itu masya Allah tabarakallah, kalau kita sekarang, kalau kita tak tahu jalan, ada GPS, ada handset, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Line dan lain sebagainya. Pada saat itu handset dah tak ada, GPS dah tak ada, WhatsApp dah tak ada, Line dah tak ada, masya Allah tabarakallah. Saat itu mencari satu orang di antara biliunan umat.
dalam keadaan yang gelap pula pada saat itu, sehingga pada saat itu dikatakan 3000 tahun perjalanan baru mereka jumpa dengan baginda Nuh alaihi salam. Datang kepada baginda Nuh, minta tolong kepada baginda Nuh, ternyata baginda Nuh tak dapat menolong. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, datang kepada nabi-nabi, ternyata mereka semua tak dapat menolong. Mereka semua kata, mohon maaf, pada hari ini Allah Ta'ala marah dengan kemarahan yang tak pernah marah sebelumnya. Pada hari ini bukan tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk meminta. Hari ini Allah Ta'ala membalas sekalian makhluk-makhluknya. Tidak ada seorang daripada Nabi pun yang berani berdoa pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat itu mereka datang kepada Sayyidil Wujud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila mereka datang kepada baginda, mereka bercerita dengan kesusahan mereka, mereka bercerita dengan penderitaan mereka, mereka bercerita dengan kepayahan mereka duduk di padang mahsyar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang sentiasa bersusah hati kalau tengok kesusahan umatnya, dengan baginda Nabi yang sentiasa menghendaki kebaikan kepada umat, dengan baginda Nabi yang kasih dan sayang kepada mereka yang beriman, sehingga pada saat itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan baginda Nabi, meskipun baginda Nabi tahu yang hari ini Allah Ta'ala marah dengan kemarahan yang tak pernah marah sebelumnya, meskipun dengan baginda Nabi dengan baginda Nabi tahu yang para nabi-nabi dah tak berdoa kepada Allah, dah tak berani berdoa kepada Allah, dah angkat tangan tak berani berdoa kepada Allah. Di saat Allah Ta'ala menghakimi, membalas sekalian makhluk-makhluknya, justru di saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Analaha, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan proses hisab dan mahkamah dimulakan. Allah Ta'ala menentukan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada kumpulan yang masuk ke dalam syurga dan ada kumpulan yang lain yang masuk ke dalam neraka. Di mana pada saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan yang terlampau dahsyat pada saat itu, sehingga dengan para nabi mereka berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma nafsi, Allahumma nafsi, Allahumma nafsi. Ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Pada saat itu likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hak bapak dah tak ingat dengan anak-anaknya, hak mak dah tak ingat dengan anak-anaknya. Bahkan pada saat itu al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dengan orang yang berkasih sayang, antara kawan dengan kawannya, antara sahabat dengan sahabatnya, bahkan antara suami dengan istrinya, boleh jadi pada saat itu menjadi musuh. Sebab semua orang duk fikir macam mana aku selamat daripada nerakanya Allah. Kalau aku tidak masuk ke dalam syurganya Allah, sungguh tidak akan ada lagi tempat yang ketiga. Sehingga pada saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara manusia, di antara umat yang mereka datang dengan pahala bisalatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, dengan membawa banyak pahala-pahala amalan kebaikan.
ternyata pada saat yang sama kata baginda Nabi, waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza, dengan dia ini di saat yang sama, di saat dia beribadah, di saat dia beraktiviti kebajikan, ternyata pada saat itu di dalam kehidupannya di dunia dia pernah mencaci maki orang, dia pernah menzalimi orang, dia pernah memukul orang, dia pernah mengambil harta orang lain. Maka pada saat itu dengan mereka yang terzalimi datang menuntut keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengarahkan mereka yang menuntut keadilan ini untuk mengambil pahala daripada orang ini. Sedikit pahala itu diambil, ternyata dengan pahalanya tidak cukup, masih ramai lagi mereka yang terzalimi yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah taala suruh mereka untuk membebankan dosa dan kesalahan mereka kepada orang yang menzalimi ini. Dan inilah dia kata baginda Nabi, orang yang bankrupt, sebangkrut-bankruptnya, bankrupt di dunia, bankrupt di akhirat. Bankrupt yang sebenarnya di saat ternyata Masya Allah tabarakallah, dengan kita semua tahu macam mana dengan keadaan diri kita, macam mana keterlanjuran kita, macam mana kesalahan kita, macam mana dengan dosa dan maksiat daripada kita. Ada yang diantaranya berkaitan dengan Allah, ada diantaranya yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi macam mana dengan dosa-dosa, dengan kejahatan, dengan maksiat yang berhubung kait dengan makhluk-makhluk Allah ini, kita berusaha untuk meminta maaf kepada mereka, berusaha untuk memohon redha dengan mereka. Jangan sampai nanti di saat kita di akhirat justru dengan mereka yang mengambil amal kebajikan kita. Dan macam mana dengan istri kita, macam mana dengan suami kita, macam mana dengan jiran-jiran kita, macam mana dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang tidak kita kenal, yang mungkin kita pernah berbuat kesalahan kepada mereka. Kita minta maaf dengan mereka, kita minta redha dengan mereka. Selain daripada itu, kita banyak-banyak ambil kesempatan, hadiah, peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Banyak-banyak kita berbuat amalan kebaikan. Sebab kita tak tahu, mungkin saja di antara mereka ramai-ramai manusia ini ada yang terzalimi oleh kita, dia tidak redha dan dia nanti akan menuntut di akhirat kepada kita. Kalau kita tak banyak amalan kebaikan, tak banyak backup amalan kebaikan dengan amalan kebaikan, maka amalan kebaikan kita akan habis. Kita akan menjadi orang yang bankrupt. Jangan sampai kita menjadi orang yang bankrupt. Bankrupt di dunia kita tak nak, lebih-lebih lagi kalau sampai bankrupt di akhirat. Maka ambil tuan-tuan, puan-puan, peluang dan kesempatan bulan Ramadan ini, banyak-banyak kita berbuat amal kebaikan, dengan sembahyangnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tadarusnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam amalan kebaikan. Banyak-banyak kita buat. Sebab apa? Masya Allah tabarakallah, pahalanya Allah Ta'ala lipat gandakan lagi untuk kita. Masya Allah tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu Allah Ta'ala tentukan, ni masuk syurga, ni masuk neraka. Allahu Akbar. Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak meninggalkan kita. Baginda Nabi justru melihat kita, memperhatikan kita kemana kita pergi. Pada saat itu betapa seronoknya hati baginda, betapa gembiranya baginda. Ternyata dengan ramai di antara kita yang masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara yang pertama yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada di antara umat baginda yang dengan kedegilan mereka, yang dengan kemaksiatan mereka, yang dengan kederhakaan mereka, sehingga Allah Ta'ala yang maha adil menjatuhkan hukuman kepada mereka. Allah Ta'ala denda mereka, Allah Ta'ala seksa mereka dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pada saat itu tidak meninggalkan mereka. Justru baginda Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi bertasbih, memuji, memohon, memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa'.
angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku perkenan. Bagi syafaat Muhammad, niscaya syafaat engkau saat ini akan berkuat kuasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah ini umatku ya Allah, mereka terseksa di dalam neraka ya Allah, mereka terseksa di dalam neraka ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah taala berfirman kepada malaikat Malik, ya Malik akhrij minan nar, keluarkan daripada neraka man kana fi qalbihi misqala sya'iratin minal iman, mereka-mereka yang mempunyai iman walaupun hanya seberat helaian rambut, man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman, walaupun hanya seberat biji sesawi, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman, walaupun meskipun hanya seperti seberat biji zarrah, biji atom, akan tetapi ada keimanan di dalam dada-dada mereka, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Malik untuk mengeluarkan mereka daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengeluarkan mereka daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan seseorang yang mempunyai iman walaupun hanya seberat biji zarrah, walaupun hanya seberat biji atom, iman dia hanya seberat biji atom, agak-agak macam mana dengan keadaan dia saat hidup di dunia? Agak-agak macam mana dengan dosa-dosa dia, dengan maksiat-maksiat dia. Sementara baginda Nabi yang bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu boleh bertambah boleh berkurang, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Akan tetapi ternyata walaupun dia hanya mempunyai iman baki seperti biji zarrah, dia adalah umat baginda. Baginda Nabi tak pernah lupakan dia. Sungguh baginda Nabi kenal dengan kita, kenal dengan mak kita, kenal dengan bapak kita, kenal dengan sesiapa sahaja daripada kita. Betapa kasihnya baginda Nabi dengan kita, sehingga dengan baginda Nabi di saat para sahabat meminta kepada baginda Nabi, ya Rasulullah ud'u lana syafa'ah inda rabbik, doakan kami kepada Allah Ta'ala supaya kami juga mendapatkan syafaat daripada engkau. Di saat itu baginda Nabi bersabda, syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati, bahkan dengan mereka yang pernah terbabit dengan dosa, dengan mereka yang pernah terbabit dengan maksiat pun juga tidak akan terlepas daripada syafaat dan pertolonganku nanti pada hari kiamat. Pada saat itu dengan mereka ini dikeluarkan daripada neraka oleh Allah Ta'ala, baginda Nabi membawa mereka, membimbing mereka menuju syurganya Allah Ta'ala. Dan pada mereka apabila sampai sudah di pintu syurga, Allah Ta'ala mengarahkan mereka untuk mandi di sebuah tasik yang disebut dengan Ma'ul Hayah, tasik kehidupan. Mandi di sana, keluar daripada tasik itu, Masya Allah tabarakallah, dengan batang tubuh mereka suci, putih, bersih, bercahaya seumpama dengan ahli syurga lainnya. Dan mereka pun diperkenankan masuk ke dalam syurga di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syafaat pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita menjadi umat baginda. Bertuahnya kita di saat kita tak pernah meminta, tak pernah berdoa, ternyata Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama dengan baginda Musa alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad, ya Allah jadikan aku di antara umatnya Muhammad. Di saat dengan baginda Musa alaihi salam melihat pelbagai macam keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umatnya Muhammad, kerana nabinya Nabi Muhammad Allah Ta'ala istimewakan umatnya Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ambil peluang ini, ambil kesempatan ini. Masa kita, waktu kita sangat singkat di dunia ini, waktu kita terlampau berharga untuk kita sia-siakan. Ambil kesempatan, peluang di bulan Ramadan ini banyak-banyak
kita berbuat amalan kebaikan, banyak-banyak kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan baginda Nabi bersabda, mahrumun min kullil khair, akan tertegah daripada setiap kebaikan mereka-mereka yang ternyata habis bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah, tidak mendapatkan kasih sayang daripada Allah, tidak terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan mahrumun min kullil khair, tertegah daripada setiap kebaikan. Macam mana ternyata di bulan puasa, di bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kebaikan merata-rata, ternyata dia tak mendapatkan kebaikan. Ini orang tak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadi pergunakan waktu kita, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di bulan Ramadan, selagi Allah Ta'ala masih memberikan peluang dan kesempatan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita umat yang tahu berterima kasih kepada baginda. Jadilah kita umat yang tahu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah taala bagi kepada kita. Jangan sampai kita kecewakan hati baginda. Betapa kasihnya baginda Nabi kepada kita, sanggup baginda Nabi untuk mendahulukan diri kita daripada diri baginda. Jangan sampai di saat dengan Allah taala bagi kita keistimewaan, kemuliaan dengan sebab baginda, ternyata justru kita mengecewakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita di bulan Ramadan ini sama-sama sekali lagi kita sama-sama untuk perbanyakkan amalan kebaikan kita, jauhkan diri daripada maksiat, daripada dosa, daripada munkarat. Sesungguhnya waktu kita di bulan Ramadan ini amatlah berharga, amatlah bernilai. Bahkan kalau sekiranya digantikan dengan emas, digantikan dengan duit itu tidak akan sanggup untuk membalas, untuk membayar harga yang begitu mahal daripada peluang dan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan terakhir, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada Ambo, jadi Masya Allah tabarakallah, seperti mana yang telah diisytiharkan, diumumkan oleh tuan pengurusi majlis tadi, yang Ambo ini daripada Pondok Ihyaul Ulum Pasir Mas. Jadi saat ini kami di sana ada lebih kurang 216 orang pelajar, daripada tahfiz akademik ada, tahfiz pondok modern ada, dan tahfiz fardu ain pun juga ada. Jadi saat ini kami tengah membuat beberapa pembinaan. Pembinaan yang terbaru adalah pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sudah siap dalam 90%, di mana dengan kita sudah bina tingkat yang ketiga, kita pasang mozaik dan lain sebagainya. Ada, boleh tuan-tuan tengok gambarnya di belakang sana, tak bawa gambar-gambarnya Ambo saat ini. Jadi Masya Allah tabarakallah, untuk sama-sama kita menjayakan projek pembinaan masjid tersebut, ya, maka baginda Nabi berjanji, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid di dunia, Allah Ta'ala akan binakan istana di dalam surga. Jadi sama-sama kita membantu, sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala tengok kita, tengok amalan kita, Allah Ta'ala balas kita dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh dengan Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari dengan janji-janjinya. Jadi di belakang sana itu ada tersedia tabung derma, masukkan berapa sahaja. Kalau rasa-rasa tak ikhlas masuk RM50, masukkan RM100. Kalau rasa-rasa tak bawa duit, nak bagi cek saja, tak ada masalah. Jadi ikutlah seperti mana dengan kemampuan kita, seperti mana dengan kemampuan kita, begitulah kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada tabung derma, juga ada jualan buku-buku yang terbaru daripada ma'had kami, Ma'had Tahfiz Darul Quran wal Qiraat Pondok Ihyaul Ulum. Ada buku-buku, ada ayat nawar, boleh tuan-tuan tengok di belakang sana. Dan kemudian juga ada wakaf bagi pembinaan masjid ini. Wakaf yang bermakna terhenti kepada apa yang kita niatkan. Niatkanlah untuk pembinaan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, maka dengan pahalanya seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti pahala menderma, akan tetapi justru dengan pahala yang berterusan, dengan pahala
yang berterusan, berkekalan sampai ke hari kiamat. Dengan 216 orang ini yang mereka mengaji, yang mereka membaca Al-Quran, yang mereka sembahyang zikir, tasbih, munajat di sana, kita yang duduk di sini tak pernah pergi ke sana, tak pernah ziarah ke sana. Masya Allah tabarakallah, kita mendapatkan pahala 216 orang ini berterusan sampai hari kiamat. Bahkan di saat kita duduk di dalam kubur, kita tetap mendapatkan pahala daripada ini, kita tetap mendapatkan pahala daripada wakaf ini, pahala amalan-amalan kebaikan yang dibuat dekat Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Seramai apapun mereka, kita akan mendapatkan pahala mereka seperti mana mereka mendapatkan ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan untuk diri kita, maka hanya untuk diri kita sahaja. Niatkan untuk keluarga kita, adik-beradik kita, mak kita, bapak kita, isteri kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita kasihi, maka itu adalah pahalanya juga untuk mereka, dihantarkan oleh Allah taala untuk mereka. Masya Allah tabarakallah, betapa seronoknya mereka di saat mereka tak boleh berbuat apa-apa, ternyata justru dengan kita, Masya Allah tabarakallah, bukan sahaja kita berbakti, prihatin dan sayang kepada mereka saat mereka masih hidup, akan tetapi justru di saat mereka sudah mati, mereka memerlukan pertolongan daripada kita, kita datang kepada mereka, kita hulurkan pahala wakaf untuk mereka. Betapa seronoknya mereka di dalam kubur pada saat itu. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi ada sedikit promosi, buku-buku itu di luar sana itu ada harga-harganya, maka kita bagi diskon khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian juga kalau tuan-tuan beli buku 4 buku, umpamanya harga dia Rp127, kita bagi diskon menjadi Rp100 sahaja. Buku-buku yang mana-mana satu, silahkan tuan-tuan pilih, boleh ambil kat belakang sana. Kemudian bagi tuan-tuan yang berwakaf Rp100 ataupun berwakaf 2 tapak, kita akan hadiahkan 2 tajuk buku. Berwakaf 4 tapak, kita hadiahkan 4 tajuk buku insya-Allah. Ini sahaja yang boleh ambo sampaikan. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan, sebab segalanya adalah ketaksiran dan kekurangan diri ambo. Apa yang betul dan benar semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.